bertemu semula. Melihat perkembangan politik negara yang semakin mengalami ketidaktentuan, kita mahu melihat apakah implikasi yang akan terjadi sekiranya sesuatu senario itu berlaku. Dan untuk kita bincangkan perkara itu, kita akan bersama dengan mahasiswa politik dari Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad. Assalamualaikum, selamat tengah hari Doktor. Kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Sekarang ini tiada satu pun gabungan parti yang mempunyai majoriti melebihi 112 kursi Dewan Rakyat. Dengan desakan kuat oleh pihak pembangkang ditambah dengan spekulasi yang dilaporkan di dada-dada akhbar media bahawa Perdana Menteri akan meletakkan jawatan pada keesokan harinya, sebenarnya kita mahu anticipate apakah yang akan terjadi implikasinya jika perkara yang saya katakan tadi berlaku esok. Okey, jika sekiranya Perdana Menteri telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan, maka secara langsung kabinet yang ada pada hari ini dan juga kerajaan yang ada pada hari ini juga akan turut terbubar. Jadi beliau mempunyai alternatif, iaitu mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan pilihan raya umum. Namun kita lihat bahawa kenyataan beliau sebelum ini juga menyatakan bahawa tempoh pada ketika ini bukanlah satu masa yang sangat sesuai untuk mengadakan pilihan raya, terutama dengan isu pandemik dan peningkatan kes-kes yang semakin hari agak buruk. Jadi bagi saya, cara yang terbaik ialah untuk mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa mungkin perlunya ada pengganti dalam mentadbir kerajaan. Namun kalau kita lihat kepada senario semasa, belum ada seorang individu yang boleh mendapatkan simple majority bagi membentuk kerajaan. Dan bila ini berlaku, maka sudah tentulah kerajaan perlu diteruskan. Dan kalau kita lihat kepada peristiwa sebelum ini, di mana ketika Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, maka Tuanku telah melantik Tun Dr. Mahathir sebagai interim Perdana Menteri. Jadi saya kira mungkin itulah keputusan yang akan kita lihat nanti, kerana apabila tidak ada satu pun gabungan yang boleh menyatakan bahawa mereka memiliki simple majority bagi mentadbir kerajaan, maka sudah tentulah dalam keadaan sekarang, apatah lagi kita melihat bahawa pilihan raya umum hanya akan diadakan tidak begitu lama lagi, maka saya kira keputusan yang terbaik berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa sebelum ini ialah dengan membentuk interim government, mungkin juga akan diketuai oleh Perdana Menteri sendiri, kerana kita lihat sebelum ini Tun Dr. Mahathir sendiri yang telah dilantik untuk mengetuai interim government. Jadi saya kira senario yang terdekat, jika sekiranya kabar-kabar angin bahawa beliau akan meletakkan jawatan besok itu benar, maka sudah tentulah yang perkara yang akan berlaku ialah pelantikan interim government yang akan juga bagi saya diketuai oleh Perdana Menteri sendiri, kerana beliaulah yang paling sesuai untuk meneruskan kesinambungan dalam kerajaan, kerana tidak ada individu yang menyatakan bahawa mereka mempunyai sejumlah majoriti untuk membentuk kerajaan. Dan Prof, walaupun demikian apabila kita imbas kembali pada Februari 2020 di mana ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri interim, gabungan Parti Perikatan Nasional itu pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong menyembahkan surat akuan bersumpah mereka. ST menyatakan bahawa Tan Sri bin Yassin mempunyai majoriti sekaligus dapat membentuk kerajaan. Adakah kita dapat juga lihat situasi tersebut kemungkinan besar juga boleh berulang, kerana kita lihat sekarang ni seperti yang Prof katakan, tiada gabungan parti yang mempunyai satu majoriti. Jadi ketika ini sekarang ini kemungkinan besar juga akan terpulang kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Dan kita juga dapat lihat spekulasi dalam laporan media mengenai Istana Negara ada meminta senarai ahli Dewan Rakyat yang masih menyokong Perdana Menteri daripada Speaker Dewan Rakyat, dan jika ada gabungan parti politik lain yang mempersembahkan majoriti kepada YDP Agong ketika ini, apa sebenarnya yang akan berlaku? Ya, bagi saya senario itu tetap berlaku. Walaupun kita akan mempunyai interim Perdana Menteri, tapi dalam masa yang sama pasti pihak lain akan membuat pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan bahawa mereka juga mempunyai sokongan dalam membentuk kerajaan. Jadi prosesnya akan tetap sama berlaku seperti mana yang berlaku sebelum ini. Ya, kerana interim government ini hanyalah untuk sementara waktu sehingga adanya kerajaan yang mempunyai majoriti bagi meneruskan pentadbiran negara.
sehingga belum ada sesiapa pun yang mempunyai majoriti bagi meneruskan pentadbiran negara, maka selama itulah interim government akan berfungsi. Sebab itu kita lihat sebelum ini tempoh Tun Dr. Mahathir menjadi interim Perdana Menteri tidaklah begitu lama. Dia bergantung kepada sejauh mana pihak-pihak yang menyatakan bahawa mereka mempunyai majoriti itu memang mempunyai majoriti yang sah. Jadi terpulanglah kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan, walaupun kita dapati telah pelbagai surat-surat SD yang telah dihantar menyatakan bahawa seseorang individu itu telah menyokong gabungan tertentu, telah menyokong individu tertentu, namun bagi saya itu bukan merupakan satu cara yang terbaik, kerana kalau kita lihat bukan sahaja berlaku sebelum ini di peringkat kebangsaan tapi juga di negeri di Perak, di mana Tuanku Sultan telah memanggil setiap anggota dewan untuk menentukan kesahihan sokongan mereka terhadap seseorang calon. Jadi saya kira proses yang sama juga akan berlaku. Tetapi walau bagaimanapun kita mengharapkan supaya proses ini tidaklah mengganggu dari segi perjalanan dasar-dasar kerajaan yang telah pun diluluskan sebelum ini, kerana walaupun interim government yang akan diketuai oleh Perdana Menteri nanti, kita mengharapkan supaya apa juga usaha-usaha pihak-pihak tertentu, ahli-ahli politik untuk cuba mendapatkan majoriti, maka mereka tidaklah berusaha untuk mengganggu kestabilan negara, mengganggu kestabilan ekonomi, dan yang lebih penting memastikan bahawa apa juga dasar-dasar yang telah diluluskan sebelum ini dapat dilaksanakan demi kebaikan rakyat. Jadi saya kira sudah tentu akan berlaku usaha-usaha untuk mencari sokongan, membentuk kerajaan, kerana sebelum ini pun telah berlaku dan saya pasti ianya akan tetap berlaku. Namun yang pasti ialah pembentukan interim government pada ketika ini pasti akan berlaku, kerana tidak ada pihak, mana-mana pihak sekalipun yang menyatakan bahawa mereka telah mempunyai jumlah majoriti bagi membentuk kerajaan. Dan Prof, satu lagi yang menarik perhatian saya adalah apabila ada cakap-cakap politik yang menyatakan bahawa ketika ini yang menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada pemimpin-pemimpin UMNO 11 ke 15 orang kesemuanya, mereka ini semuanya sebenarnya tidak mahukan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, namun mereka juga dilihat masih lagi mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini juga ditambah sekiranya jajaran baru itu mahu dilakukan, polisi dan juga dasar yang telah pun diputuskan oleh ketika Pimpinan Agong 2020, Pimpinan Agong UMNO 2020 adalah tiada kerjasama dengan Datuk Seri Ibrahim dan juga tiada kerjasama dengan DAP. Jadi sekiranya itu berlaku dan UMNO sebenarnya masih menyokong kerajaan Perikatan Nasional namun tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, adakah sekiranya individu yang dilantik selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah datang daripada parti UMNO, adakah ini bermakna bahawa kerajaan Perikatan Nasional itu mungkin masih lagi boleh dikekalkan? Ya, itu bagi saya senario yang paling dekat kalau kita melihat pelbagai percaturan yang ada, pelbagai jajaran yang ada, kerana kalau kita melihat kepada konteks politik yang berlaku pada hari ini, memang pemimpin-pemimpin UMNO yang menolak Perdana Menteri ini, namun secara tak langsung mereka sebenarnya masih lagi bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Dan sudah tentulah mereka-mereka yang menolak Perdana Menteri juga adalah terikat dengan keputusan yang dibuat di PAU 2020, iaitu tidak bekerjasama dengan DAP dan tidak bekerjasama dengan Anwar. Jadi ini sangat jelas. Jadi bagi saya antara senario yang terdekat yang boleh kita ramalkan ialah jika sekiranya benar Perdana Menteri akan meletakkan jawatan, maka mungkin akan ada perbincangan di kalangan Perikatan Nasional sendiri bahawa calon yang terbaik untuk menggantikan beliau adalah datang daripada sama ada individu-individu yang kanan dalam kerajaan ataupun individu di kalangan pemimpin UMNO itu sendiri. Dan saya tidak melihat bahawa ini adalah satu yang mustahil, kerana nama-nama yang telah diketengahkan sebelum ini seperti Datuk Seri Hishamuddin, seperti kalau kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri, mereka ini merupakan nama-nama yang mempunyai pengalaman dan mereka-mereka yang boleh diterima oleh kepimpinan-kepimpinan UMNO sendiri. Jadi bagi saya senario di mana mungkin nama yang akan dicalonkan bagi menggantikan Perdana Menteri ialah nama-nama yang juga terdiri daripada pemimpin kanan UMNO. Dan jika sekiranya ini berlaku, saya tidak merasakan bahawa 15 ataupun 14 pemimpin UMNO yang sebelum ini tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin, maka mereka pasti juga akan menyokong, kerana itulah ketetapan yang telah dibuat oleh PAU dan juga ketetapan yang telah dibuat oleh MKT. Jadi senario bahawa mungkinnya
pelantikan itu datang daripada UMNO sendiri adalah sangat-sangat tinggi. Okey, baik. Terima kasih Penganalisis Politik dari Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad atas perkongsian berkaitan dengan polemik politik negara